Pelbagai inisiatif dilaksanakan kerajaan bagi membantu peniaga khususnya perusahaan kecil dan sederhana mengurangkan kesan penularan COVID-19. Strategi Jana Pemulihan Ekonomi antara topik yang menjadi fokus Bual Biz hari ini bersama tetamu undangan di talian seketika nanti. Salam sejahtera, saya Sahih Samsudin dan ini Biz Malaysia edisi Rabu 21 Oktober 2020. Baik, terima kasih kepada rakan dan penyampai di studio, dan untuk waktu ini bagi segmen Bual Biz kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu yang telah pun bersiap sedia di dalam talian. Kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, penganalisis ekonomi UniKL Business School, yang akan membincangkan tentang topik strategi jana pemulihan ekonomi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, Prof? Alhamdulillah. Baik, jadi kalau kita lihat situasi ketika ini, Prof, keadaan ketika ini, Prof melihat pencapaian atau kejayaan kerajaan yang menguruskan ekonomi kerajaan dan juga ekonomi negara, terutama dalam mendepani tempoh yang mencabar ini berkaitan penularan COVID-19, bagaimana, Prof? Saya rasakan langkah yang dibuatkan oleh kerajaan, kalau kita kira daripada permulaan PKP iaitu pada 18 bulan Mac yang lalu, dengan pakej rancangan sebagainya adalah cukup teratur. Satu, dari segi ekonominya adanya pakej yang cukup komprehensif di mana mencakupi semua lapisan masyarakat. Keduanya, dari segi komunikasi juga cukup terkawal, di mana kita dapat mendapat penerangan setiap hari perkembangan yang terkini dan sebagainya daripada pihak kerajaan. Dan pakej rancangan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh kerajaan sehingga kini telah berjumlah 305 bilion ringgit, yang merupakan satu jumlah yang besar, mungkin yang terbesar di rantau ini. Itu kira-kira 20% daripada KDNK negara. Baik, dan kalau kita lihat sendiri dengan strategi serta langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam menguruskan ekonomi yang berkesan, dan untuk usaha ini, jika Prof boleh nyatakan apakah strategi yang paling berkesan sekali yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk menangani keadaan ini? Satu, kerajaan telah mengadakan satu strategi yang cukup teratur, yang kemas. Pertama, saya simpulkan pada 3 bahagian, di mana kerajaan telah menyusun. Pertamanya kepada mengadakan bantuan pakej prihatin. Sekarang ini kita ada bantuan pakej prihatin 2.0 pula sekarang, untuk utama pada golongan B40, golongan hilang pekerjaan dan yang terpaksa tutup perniagaan dan pelbagai. Itu yang pertama. Kedua, kerajaan juga menumpukan membantu kumpulan IKS, terutamanya daripada memberikan subsidi gaji pekerja, bantuan pinjaman sehingga 0% daripada agensi kerajaan seperti Bank Simpanan Nasional ataupun SME Bank. Dan ketiganya, pada semua lapisan masyarakat, pada semua orang adalah moratorium itu sendiri, yang kita lalui 6 bulan yang lepas, dan kita sekarang melalui targeted moratorium. Dan kita juga ada kerajaan memberikan subsidi, hinggalah subsidi duduk di rumah lama dapat bil elektrik tinggi, subsidi TNB. Lepas tu kita ada package data lagi yang percuma daripada kerajaan. Jadi dia cukup komprehensif mencakupi keseluruhan masyarakat Malaysia sebenarnya. Baik, dan kalau kita melihat kepada pelbagai ataupun banyak inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan dan juga menerusi pakej stimulus ekonomi seperti prihatin, penjana, dan yang terbaru kita prihatin, di mana landasan pemulihan ekonomi kita ketika ini, Prof? Kalau kita lihat juga, mungkin apa antara cabaran yang memerlukan perhatian dan juga tindakan segera? Okey, berdasarkan feedback selepas 6 bulan setelah kita melalui proses moratorium itu sendiri, kita dapat lihat sekarang ni apa yang dibuat adalah kerajaan, kita dah tahu di manakah kawasan yang bermasalah. Okey, sekarang ni tak perlu semua orang contohnya mendapatkan moratorium. Jadi kumpulan sasarannya adalah mereka yang kehilangan pekerjaan, B40 dan sebagainya. Jadi apa yang kerajaan buat adalah dia fokus pada segmen-segmen tertentu untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Keduanya, kerajaan tetap juga membantu seperti dari segi kadar sewa dan pelbagai lagi
dan membantu ekonomi untuk pulih kembali. Tapi strategi kerajaan ini dia lebih kepada fokus, ya, segmen mana yang perlu. Selepas tu dia memberikan tumpuan yang penuh. Daripada membahagikan dulu, orang kata sebab masa 6 bulan kita tak tahu kan. Dia bagi semua, ada yang kata pembaziran lah sebagainya kan. Tapi bila sekarang ni dah sampai satu tempoh tu, kerajaan sekarang kita dah tahu kat mana masalah, kita ada pengalaman, jadi kita bagi targeted subsidi dan sebagainya. Baik, dan perkara ini memang sesuatu yang boleh dikatakan tidak pernah terjadi kepada negara kita, dan pelaksanaan secara drastik ataupun secara secepat mungkin yang dilakukan oleh kerajaan, pastinya ini untuk memulihkan ekonomi negara dan juga memberi faedah serta manfaat kepada rakyat Malaysia sendiri. Dan kalau kita lihat, mengambil kira juga perkembangan semasa yang menyaksikan penularan semula kes COVID-19, jadi sejauh mana agaknya Prof ianya memberi impak kepada usaha pemulihan ekonomi negara kita? Sememangnya sekarang ni kita melalui satu tempoh sekarang dengan dikatakan wave kedua dan wave ketiga dan sebagainya. Ini pastinya keadaan semasa cukup memberikan kesan, ya, kepada situasi negara sekarang, dan ada banyak tekanan sama ada kita perlu ada PKP dan sebagainya. Kita tunggu nasihat daripada KKM, ya, sebab mereka sekarang cukup berpengalaman untuk menanganinya. Dan yang kita jangan cepat panik, memang semalam paling tinggilah 600 lebih kan. Tapi kita yang perlu fokus adalah kepada jumlah di dalam masyarakat yang kena jangkitan. Ya, mungkin jangkitan tu kalau dia naik sekarang dah baru 100 lebih kan. Selebihnya adalah daripada tahanan-tahanan dan sebagainya. Itu yang kita harus melihat. Jadi kita jangan cuba, kalau kita lihat sekarang ni Sabah misalnya, apabila kita ada PKPD, jadi dari segi kegiatan ekonomi Sabah itu sendiri sedikit terganggu, dan kita tak mahu benda itu berlaku untuk seluruh negara. Dan seharusnya kita dah tahu tempat-tempat yang bermasalah. Jadi apa yang kita perlu tumpukan sekarang adalah kita fokus atau zoom in pada kawasan tersebut. Dan kita yang di kawasan yang kuning ataupun yang hijau ni haruslah bersama-sama membantu kerajaan, ya, untuk memastikan bahawa penularan COVID-19 ni tidak berlanjutan. Itu yang pasti. Baik, jadi kalau kita ingin tahu juga Prof, dengan keadaan sekarang, situasi ketika ini yang kita lihat peningkatan kes jangkitan COVID-19, adakah kemungkinan berlakunya ataupun pelaksanaan PKP semula, dan kita ingin tahu adakah kesan sekiranya PKP dilaksanakan semula. Tapi semuanya kita akan jawab selepas ini Prof. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini dalam Bual Biz. Antara sektor ataupun industri yang perlu diambil kira oleh pihak kerajaan untuk memperkasakan lagi ekonomi negara kita. Dan kalau kita lihat pula dari sudut pandang untuk masyarakat ataupun rakyat itu sendiri, apakah peranan mereka yang perlu mereka ataupun kita semua laksanakan, yang perlu kita semua lakukan untuk seiring dengan inisiatif ataupun yang telah pun dilakukan oleh kerajaan untuk jana pemulihan ekonomi negara, Prof? Okey, pertamanya kita harus of course kita harus mengikut apa saranan yang dibuat oleh kerajaan, ya. 3W dan sebagainya. Okey, dan kita dah melalui satu peringkat di mana kita telah berjaya menurunkan jumlah pandemik COVID-19 ini daripada sebuah negara yang punya semasa bulan Februari yang lalu mempunyai jumlah yang paling tinggi kes di Asia Tenggara ini. Kita menjadi antara yang paling rendah sekali di ASEAN. Dan sekarang ini kita berhadapan dengan situasi di mana gelombang yang kedua ataupun ada yang katakan ini gelombang yang ketiga, bahawa pandemik ini dah datang kembali dalam masyarakat kita. Jadi kita dari segi kesedaran untuk kita punya kesedaran, kita jangan terlalu mudah tak apalah, COVID-19 ni tak menjangkiti saya, orang lain mungkin kena kan, dia mungkin jauh lah tempat, mungkin hujung di sana di Sabah, ya, bukan di Semenanjung misalnya. Itu satu cara yang salah. Kita harus terus peka dengan situasi, kita ikut penjarakan fizikal, ya, memakai mask, ya, pelitup muka dan sebagainya, apa yang telah disarankan. Dan keduanya kita harus juga membantu ekonomi kita sendiri, kita membantu rakan-rakan peniaga kita sendiri, terutamanya IKS sebagainya, untuk beli barang, dan belilah barangan Malaysia. Janganlah kalau kita pergi online tu kita beli barangan dari luar, kalau boleh kita bantu beli barangan daripada Malaysia sendiri. Dan secara tak langsung ini membantu ekonomi negara untuk berkembang. Kerana kita tahu pasaran ekspor pun perlahan, ya, harga minyak pun turun, ya, Petronas pun tak boleh bagi dividen yang banyak kepada kerajaan, ya, untuk membantu kita, ya. Jadi kita harus melihat benda ini, jangan kita anggap
COVID-19 akan pergi besok atau akan pergi orang kata mungkin hujung tahun ni habislah. Dia tak ada jadual, dia tak kenal umur, dia tak kenal kaum, ya, dia tak kenal darjat, dia tak kenal siapa. Dia akan itulah. Jadi kita harus pasrah, kita harus fokus. Ya. Baik, jadi kita harapkan agar kita semua dapat mengikuti ataupun melaksanakan norma baru dan juga di samping untuk mempertingkatkan kembali ekonomi diri sendiri dan juga ianya akan boleh menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara kita. Terima kasih Prof telah perkongsian kita untuk waktu ini. Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, penganalisis ekonomi UniKL Business School, telah perkongsian yang penuh bermanfaat tentang topik kita, strategi jana pemulihan ekonomi. Terima kasih sekali lagi Prof. Sama-sama. Assalamualaikum. Baik, kita kembali. Waalaikumsalam. Kita kembali bersama rakan penyampai di studio. Baik, terima kasih Akmal Hafiz Ruslan untuk perbincangan mengenai topik strategi jana pemulihan ekonomi sebentar tadi. BIS Malaysia berehat seketika, teruskan kesetiaan anda bersama kami. 19 menjadi risiko perniagaan yang tidak dapat dijangka oleh ramai usahawan. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP disusuli Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi membendung penularan pandemik. Dengan melaksanakan langkah prosedur operasi standard SOP yang betul, perniagaan boleh dijalankan tanpa sebarang masalah. Wartawan lokasi Azam Abdullah berjaya membuat tinjauan. Dalam pelaksanaan PKPB, premis perniagaan dibenarkan beroperasi seperti biasa dengan waktu yang ditetapkan. Namun, bagi peniaga, khususnya peniaga kedai makan dan juga restoran, pelaksanaan PKPB tidak memberi masalah kerana sudah terbiasa dengan norma baru selain memperketatkan dan juga memperkukuhkan SOP kesihatan yang telah pun ditetapkan. Keadaan sekarang agak terkawal dan pelanggan semua masih mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Peniaga juga telah mengikut semua SOP yang telah disediakan oleh kerajaan juga. So langkah-langkah keselamatan juga telah diambil dan tiada masalah yang berlaku sepanjang PKPB ini. Perniagaan jalan seperti biasa dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak peniaga adalah dengan menampal stiker scan MySejahtera dan mengambil suhu mereka. Perniagaan dijalankan seperti biasa. So sekarang ni kita cuma ikut SOP saja. Waktu berniaga pun kita memang masih lagi macam biasa, tak ada apa-apa masalah. Pelanggan so far sebab kita dalam kawasan premis perniagaan kerajaan, so pelanggan seperti biasa, tak ada masalah. Orang kerajaan semua kena kerja. SOP setakat ni kita buat seperti biasa yang kerajaan sarankan, macam dari segi cek suhu, pakai mask dan juga pakai yang juga apa tu? Sanitizer. Tempat duduk pun kita mengikut PKP punya macam biasa, jarak-jarak semua. Usaha mencegah penularan COVID-19 ini sebenarnya menuntut kerjasama daripada pelbagai pihak, terutama dalam proses kita melaksanakan kawalan kendiri itu sendiri. Buat masa ni memang still quarantine, bukan kuarantinkan diri, maksudnya I duduk di rumah, hanya keluar untuk beli barang keperluan sahaja. Kalau tak ada apa-apa, duduk di rumah. I pergi kerja pun pergi kerja dan balik, tak ada singgah mana-mana lah. We'll make sure minyak penuh, tol dah reload, e-wallet dah penuh. So kalau boleh nak elak lah, tak ada nak pergi tempat yang crowd semua, memang tak pergilah. Setakat ni I rasa daripada PKP yang dulu dengan yang kini sekarang lebih teratur lah sebab kita beli online. So kebanyakan pasar raya dia dah buat online apps tu, so kita lebih mudah berbanding dengan PKP yang mula-mula. Sepanjang PKP ni alhamdulillah tak adalah macam sebelum ni. Okey je, tak ramai yang berebut-rebut macam sebelum ni, sebab masyarakat sekarang ni pun macam dah tahu dah macam mana nak handle, nak beli barang semua tu, tak perlu risau atau rebut-rebut. Ikut saja
peraturan yang ditetapkan. Kalau nak lagi senang, kita order online sajalah untuk macam kita order je, tak payah perlu keluar rumah untuk membeli barang. Kita hanya perlu tenang, duduk di rumah, keluar apabila perlu, dan paling utama sekali ialah kanak-kanak dan orang yang bersuhu tinggi. Kita jalanilah PKPB ini dengan penuh perasaan tenang, melihat kepada berita-berita yang sahih sahaja, tidak mendengar berita-berita palsu, tidak menyebarkan berita palsu, agar masyarakat kita akan lebih cepat untuk menangani masalah COVID-19 ini, dan kita akan berakhir dengan berjaya pada 7 Oktober nanti, insya-Allah. Sebenarnya yang paling penting adalah peranan kita semua dalam proses memutuskan rantaian COVID-19. Disokong pula dengan bantuan kerajaan sebelum ini, kita harapkan ia dapat membantu masyarakat, terutamanya peniaga, dalam menghadapi kesan daripada pandemik COVID-19 ini. Azam Abdullah, Viz Malaysia. Menjelang Belanjawan 2021, Kementerian Keuangan mempelawa orang ramai untuk menyatakan pendapat masing-masing dengan membuat undian bagi menentukan perkara yang perlu diberi keutamaan oleh kerajaan sehingga 1 November ini. Undian boleh dibuat menerusi laman sesawang Belanjawan 2021 treasury.gov.my. Pilihan anda akan membantu menentukan keutamaan bagi Belanjawan 2021. Untuk harapan belanjawan hari ini, kita bersama Dr. Anwar Allah Piche, Pensyarah Pusat Pengajian Pengurusan USN. Kalau kita lihat Belanjawan 2021 akan bakal diumumkan oleh kementerian dan juga kerajaan kita, iaitu pada 6 November 2020. Dan kalau kita lihat banyak juga kajian dan juga kerajaan juga memberi satu bertanya kepada masyarakat apakah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan, dan kita lihat kebanyakan feedback dan juga perkara yang perlu diberi fokus kepada kerajaan ada daripada sudut 4 dimensi. Yang nombor 1 kita lihat kerajaan ingin memberi penekanan. Nombor 1 iaitu memperkukuhkan kesejahteraan rakyat, iaitu nombor 1 memberi perlindungan kepada golongan-golongan yang mudah terjejas. Kalau kita lihat sekarang ni apabila berlakunya sesuatu pandemik, ada sektor-sektor yang cepat terjejas dan juga ada juga peniaga-peniaga kecil yang cepat terjejas yang memberi kesan kepada negara. Justru memperkukuhkan kesejahteraan rakyat ni yang memberi fokus kepada golongan-golongan tersasar ini merupakan satu inisiatif yang amat penting untuk memastikan perkara-perkara yang akan datang ataupun kesan-kesan pandemik yang masa akan datang ini dapat dibendung apabila kita mempunyai satu strategi untuk mengawal golongan yang tersasar. Yang kedua, kita lihat kerajaan akan memberi penekanan dari segi memacu pertumbuhan ekonomi, iaitu memacu pertumbuhan ekonomi dan pelaburan swasta dengan memberi peluang kepada banyak pelabur-pelabur di luar untuk masuk dan juga merancangkan semula ekonomi negara. Mungkin mereka akan memperkenalkan lebih banyak inisiatif-inisiatif yang win-win situation yang membantu dari segi pelabur dalaman dan juga pelabur luaran, dan juga perkara ini akan memberi kesan dari segi sudut menjana peluang pekerjaan. Yang ketiga, kerajaan juga perlu memastikan dan meyakinkan semula bagaimana perbelanjaan dan juga pelabur di luar akan masuk ke negara kita. Dan ketika ini kita dapat lihat bahawa banyak juga negara-negara luar dapat lihat bagaimana Malaysia telah berjaya membendung masalah COVID-19 dan juga kekuatan negara kita untuk menggunakan bajet-bajet dalaman untuk memastikan kewangan kita ini cukup untuk membantu kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, kita lihat kerajaan akan memberi satu penekanan dari segi mengupayakan kehidupan lestari, iaitu memberi penumpuan kepada perspektif alam sekitar, sosial dan takbir urus. Dan ini untuk memastikan kelestarian untuk pekerja, pasaran, alam semesta dan juga komuniti. Dan kita lihat sekarang terdapat banyak juga apabila kes-kes yang melibatkan alam sekitar yang diberi penekanan oleh kerajaan.
dan juga kesan-kesan kepada rakyat. Justru perkara ini merupakan salah satu perkara yang mana akan diberi perhatian, iaitu memastikan kehidupan lestari di kalangan rakyat Malaysia. Dan yang keempat yang saya dapat lihat adalah untuk memperkasarkan penyampaian perkhidmatan awam, iaitu memberi tumpuan keberhasilan dan juga perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat dan memudah carakan urus perniagaan dan meningkatkan daya saing negara. Ini banyak kepada bagaimana perkhidmatan awam ini dapat dipertingkatkan dan untuk memastikan segala servis-servis yang ditawarkan oleh kerajaan ini dapat menjadi satu servis yang mudah dan juga mendapat keyakinan kepada rakyat dan juga pelabur-pelabur luar untuk datang ke Malaysia untuk memastikan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kerajaan itu adalah satu perkhidmatan yang mantap dan juga padu. Harapan Belanjawan 2021 itu tadi menutup BIS Malaysia edisi 21 Oktober 2020. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di saluran berita RTM. Maklumat sahih jenama dipercayai. Terus lakukan kawalan kendiri dan patuhi SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan COVID-19. Amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Salam hormat dan jumpa lagi.